izinkan saya memperkatakan sedikit perkaitan di antara hijrah dan juga kemerdekaan. Sempena dengan kita juga menyambut 31 Ogos iaitu kemerdekaan, hari kebangsaan. Jadi saya cuba bawa tajuk ini di beberapa masjid dan juga surau yang saya kuliah sepanjang minggu ini. Dan saya bawa satu contoh, iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada pada tahun baru Hijrah 1442 dan pada malam ini izinkan saya memperkatakan sedikit perkaitan di antara hijrah dan juga kemerdekaan. Sempena dengan kita juga menyambut 31 Ogos iaitu kemerdekaan, hari kebangsaan. Jadi saya cuba bawa tajuk ini di beberapa masjid dan juga surau yang saya kuliah sepanjang minggu ini. Dan saya bawa satu contoh, iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi lambang kepada kemerdekaan jiwa seseorang umat Islam itu. Terlebih dahulu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila Islam ataupun risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula disampaikan secara terbuka kepada alam ini, suasana di Mekah pada masa itu adalah seperti mana kita maklum, suasana jahiliyah, suasana penyembahan berhala. Tetapi janganlah pula kita menganggap bahawa Mekah itu dan juga kawasan sekitarnya, bahkan seluruh semenanjung tanah Arab itu sudah sedia kala, sudah semula jadinya berada dalam kesesatan dan juga keberhalaan. Tak betul kalau kita anggap begitu, maknanya orang tak mengaji sejarah gitu kan. Sebabnya Mekah itu sendiri, kita tak sekira lah yang Nabi Adam mengasaskan Makkah itu. Sebab itu fakta itu tidak ada sokongan sokongan nas yang kemas, yang kukuhnya ialah Nabi Ibrahim. Start daripada Nabi Ibrahim. Jadi apabila suasana lembah Mekah ataupun Bakkah, disebut asalnya ialah lembah Bakkah, merupakan suatu kawasan yang dikelilingi bukit bukau, sempit saja tempatnya, dan tempat itu menjadi tempat persinggahan binatang-binatang buas saja. Tak ada orang-orang manusia yang nak singgah di situ. Walhal lembah Bakkah ini telah pun dikenali oleh suku Jurhum yang telah berulang-alik antara Yaman ke Syam, utara selatan. Mereka tahu, tetapi tempat itu tidak pun menarik keinginan mereka untuk singgah kerana tak ada sumber. Pokok-pokok dan sebagainya, itu memang sementara tak ada, air pun tak ada. Namun di tempat itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah diperintahkan untuk meletakkan isterinya dan anaknya yang masih merah lagi di suatu tempat yang tidak dikenali namanya dan juga tidak ada penghuni, tuan-tuan. Itu faktanya. Letaklah di situ. Terpancutlah air yang kita kenali sebagai air Zam-Zam yang penuh dengan mukjizat itu sampai ke hari ini. Dan tak lama kemudian, tuan-tuan, lembah Bakkah bertukar daripada lembah yang
tidak dikunjungi ataupun tidak diingini oleh manusia, menjadi suatu lembah kehidupan apabila suku Jurhum telah mendiami kawasan lembah Bakah itu selepas mendapat keizinan daripada Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha, ya. Jadi tuan-tuan, dari situ berkembanglah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan diikuti pula oleh Nabi Ismail alaihissalam. Dan ahli-ahli sirah Islam berpendapat peristiwa Ibrahim dan Ismail di Mekah ini adalah 2000 sebelum Masihi, 2000 tahun sebelum Masihi. Makna kata Mekah ini mula diteroka 4020 tahun, kaedahnya begitu, ya, sampai ke hari ini. Dengan mengambil kira Nabi Ibrahim sebagai pengasasnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menentukan Mekah itu menjadi tanah haram. Jadi tuan-tuan, syariat Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini terus subur diamalkan oleh penduduk-penduduk Mekah sampailah abad kedua Masihi. Abad kedua Masihi, maknanya lebih kurang 2200 tahun. I'tiqad dan juga akidah orang-orang Mekah suci. Namun apabila pemerintahan Mekah beralih tangan dari Jurhum kepada orang-orang orang-orang Khuza'ah, maka bermulalah era penyembahan berhala di Mekah itu. Dan tuan-tuan, ia sebenarnya bermula kerana salah seorang pemimpin Bani Khuza'ah itu bernama Amru bin Lu'ay al-Jahmi, ya, al-Khuza'i, membawa balik seketul ataupun sebuah patung kayu yang dinamakan sebagai Hubal. Tuan-tuan, ya, patung kayu ini pada asalnya tidak bertujuan untuk disembah sebagai sembahan. Ia hanya sebagai suatu, nak kata apa, tak tahu kan, perhiasan ke apa ke, tapi pergi letak di sebelah Hajarul Aswad yang menjadi tumpuan kepada Kaabah itu sendiri. Lama kelamaan tuan-tuan, ratusan tahun kemudiannya, ya, iaitu lebih kurang 400 tahun kemudiannya, berhala menjadi sembahan orang-orang Mekah, tuan-tuan. Itulah sejarahnya. Jadi asalnya i'tiqadnya suci, pengasasannya juga suci, akidahnya, tapi selepas itu mengalami kegelapan selama 400 tahun, tuan-tuan. Manusia mula jadi kacau bilau apabila akidahnya juga goyah, dan bermulalah juga era perhambaan manusia ke atas manusia. Dia dah bercampur baur lah, tuan-tuan. Dan kalaulah abad kedua Masihi bermulanya kemasukan berhala pertama ke Mekah, abad kedua maknanya 200 M dah, maka Nabi Muhammad SAW yang lahir pada 570 atau lebih kurang 570 Masihi, bermakna 370 tahun sebelum Nabi lahir, akidah orang Mekah dah kacau bilau. Nabi tak berdakwah terus, ya, sehingga umur 40 barulah Nabi menerima wahyu. Jadilah 570 campur 40, 610. Itulah dia era kegelapan tadi. Jadi tuan-tuan, dengan kegelapan akidah ini, Allah Subhanahu Wa Taala cetuskan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi tuan-tuan, mari kita buat bedah siasat sikit. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra maknanya baca. Ya, baca. Baca tu adakah baca semata-mata? Tidak. Baca juga bermaksud ibhas, kaji, selidik. Ya. Jadi kita baca ni tuan-tuan, kalau baca saja dia jadilah macam baca cerita Pak Pandey, Mak Andeh, kan? Kura-kura dan buaya, arnab dan kura-kura, itu sajalah. Itu namanya baca saja. Tapi tuan-tuan, baca surah khabar pun tuan-tuan mesti mengulas lepas tu. Maknanya, betul tak? Baca surah khabar berkenaan dengan negeri
asal Ustaz Zamri ada berlaku tangkapan. Contohnya kan, amboi, negeri ni kan negeri terkenal sebagai negeri ulama, kenapa berlaku? Tengok, jaga mulut. Terasa kawan. Contoh dah. Itu dia. Jadi tuan-tuan, itulah baca dengan kaji, baca yang ada kesan. Baca yang ada kesan, bukan baca kosong. Ini yang dimaksudkan dengan iqra'. Maknanya tuan-tuan, cuba buat revise, cuba buat penilaian semula terhadap apa yang ada pada diri kamu. Kenapa? Sebab pada masa itu manusia telah menyembah patung, patung kayu atau patung batu. Hubal diperbuat dari kayu, tuan-tuan. Hubal diperbuat dari kayu. Ada yang diperbuat dari batu. Bahkan majoriti patung-patung berhala ni batu. Ya. Jadi tuan-tuan, kaji balik. Kaji dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi tuan-tuan, Bismi rabbikal ladzi khalaq di situ ialah akidah. Maknanya kembalilah mengkaji dengan akidah kamu yang benar, akidah berasaskan ketuhanan kepada yang Maha Mencipta. Itu rupanya tuntutan. Tuntutan pertama setelah 400 tahun manusia ni mengalami zulmat ataupun kegelapan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan panduan pula. Kajian yang pertama ni, Allah suruh kaji, suruh selidik, suruh baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Sebelum tu saya terlupa nak sebut ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut Bismi rabbikal ladzi khalaq? Sebabnya orang-orang Arab ni tak jahil. Jahiliyah yang dimaksudkan tu bukan maksud bodoh, tak ada ilmu. Orang Arab ini ilmunya hebat, terutama ilmu kaji bintang. Orang-orang Arab Quraisy ni tuan-tuan, dan juga Arab-Arab lain di semenanjung tanah Arab ni, mereka sesat kalau berjalan tengah hari, siang. Tapi kalau berjalan malam tak sesat. Kenapa? Sebab taburan bintang di langit itu memberikan mereka panduan arah. Apatah lagi siang hari memang panas sangat. Sebab itulah mereka terbalik. Siang hari mereka rehat, manakala malam mereka berjalan, tuan-tuan. Sebab mereka ada ilmu musim ini, bintang ini. Kan masa sekolah dulu kita belajar kan, buruj kan, buruj belantik, buruj apa dan sebagainya, itu semuanya menunjuk kepada arah, tuan-tuan. Dan tanpa kita sedari, ada pula di belakang bulan itu, di belakang bulan itu taburan bintang yang menjadi latar belakang bulan yang dikenali sebagai apa? Manzilah, tuan-tuan. Manzilah, rumah bulan. Itu pun menjadi petunjuk kepada ukuran masa bagi orang-orang Arab pada masa itu. Sebab itulah dalam surah Yasin sebut apa dia? Manazilah hatta adakal urjunil qadim. Baca tiap minggu kan. Tapi tak tahu apa benda. Manzilah ni dia ada 24 setiap tahun. 24. Jadi 15 hari satu manzilah. Jadi setiap bulan ada 2 manzilah, tuan-tuan. Tu dia ya. Arab tahu semua ni. Tapi sayangnya ilmu mereka ini tidak berasaskan tauhid dan juga ketuhanan, tuan-tuan. Sebab itulah Allah Ta'ala seru Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan tidak sedikit surah ayat Al-Quran yang menyebut tentang bintang, tuan-tuan. Agak-agak boleh sebut tak kalau saya minta bagi contoh? Surah apa? Surah apa dia? Tadi surah Yasin satu, tentang bintang-bintang. Satu surah yang namanya pun bintang, wan najmi iza hawa, suratul najmi. Lagi was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i wat-tariq, tuan-tuan. At-tariq itu bintang juga, tuan-tuan. Tuan-tuan, merujuk kepada bintang juga. Jadi nak ceritanya itulah dia. Orang-orang Arab ni bijak, tapi sayang kebijakannya tidak beriringan dengan akidah. Sebab itulah ilmunya ilmu jahiliyah. Jadi ilmu yang tidak jahil ini ialah ilmu yang membawa kepada ketuhanan.
Macam kita tuan-tuan, belajarlah bidang sains apapun, tapi kita tetap bertuhan, kita tetap berakidah, maka itulah tandanya kita bukan jahiliah, insya-Allah, kan? Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan pula panduan kepada kita, iaitu khalaqal insana min 'alaq. Tuan-tuan, ayat ni memang tak boleh nafi lagi lah, ya. Ayat biologi, tuan-tuan, embryologi, ayat asal usul kejadian kita. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan hint dekat situ, berikan isyarat dekat situ, supaya kita kaji, mula-mula sekali kaji pasal diri kita. Dan ilmu kajian pasal diri ni, pasal manusia ni, pasal body manusia ni terus berkembang tuan-tuan, ya, dari semasa ke semasa berkembang. Ya, cubalah tanya doktor-doktor yang terlibat dengan pembedahan, dengan surgery, mesti dia kata tubuh orang ni macam ni, tubuh orang ni macam ni. Saya ada pengalaman sikit tuan-tuan, berhubung dengan doktor surgery ni tadi, doktor bedah jantung. 3 tahun dulu mak saya buat bypass. Dalam PKP body, ayah saya perlu buat bypass, tuan-tuan, dua-dua doktor yang sama. Dan doktor ini bercerita pula kepada saya, bezanya masa dia operate mak saya dulu dengan operate ayah saya dulu baru ni. Jadi tuan-tuan, di situ dia kata lain tubuh manusia ni. Ini suami isteri yang dua jumpa ni dikongsikan dengan saya, mak dan ayah saya. Lain-lain manusia yang dia jumpa, lain-lain, dia kata. Sebab itulah nak sampaikan doktor ini, ya, dia baru je bersara. Lepas ayah saya tu orang terakhir yang dia operate semasa dia dalam servis lagi, ya. Ya tuan-tuan, dia dah kaji dah ni, daripada X-ray tak X-ray, berapa kali X-ray tak tahu dan sebagainya. Laporan darah lagi dah kaji. Istikharah pula tuan-tuan. Dia istikharah pula. Barulah dia puas hati betul-betul. Barulah dia berani untuk menetapkan tarikh pembedahan tu tadi. Sampai gitu sekali. Ini tandanya doktor ataupun orang yang berilmu, yang beriman, yang tidak jahiliyah. Itu yang kita mahu. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan cetusan kepada kita. Mula-mula sekali perkara yang perlu kita kaji ialah tentang diri kita. Dan seperti mana kata ahlul kalam, ya, ulama-ulama tauhid, dia kata apa? Man arafa nafsahu arafa rabbah. Betul lah tuan-tuan. Kalau kita kenal diri kita, ya, kita ni ada orang buat kajian, dia kata oksigen, kalau nak buat oksigen satu hari kita perlu berapa ribu? Ribuan lah, 30,000 ke berapa satu hari nilai oksigen untuk keperluan 24 jam kita sedut, kita hembus ni berapa ribu, 34,000 kata silap saya. Ada orang buat kajian. Ni harga semasa di Malaysia. Tapi ada tuan-tuan, Tuhan cas tak 34,000? Dah berapa hari dah hidup, kan? Dah berapa lama dah hidup? Tak ada. Allahu Akbar, Engkaulah Maha Mencipta. Situlah duduk perkara. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sekali lagi, Iqra, baca, kaji lagi. Wa rabbukal akram, ya, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Jadi tuan-tuan, inilah contoh bagaimana ayat-ayat terawal Islam ini dan sepanjang penurunan Al-Quran 23 tahun lebih kurang, Allah Subhanahu Wa Taala membawa agenda kemerdekaan diri kepada umat manusia. Oleh kerana masa terbatas, saya tak baca semua ayat yang saya ada ni. Cuma saya terus kepada contoh manusia merdeka, ya. Jadi tuan-tuan, pada tahun 10 Hijrah, semasa pentadbiran Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam telah sampai ke Syam, telah membuka kota Baitul Maqdis. Sayyidina Umar berjaya dalam misinya untuk menguasai 3 tanah suci, iaitu Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam. Dan dalam masa yang sama juga umat Islam telah menyeberangi ke Asia Barat, ya, iaitu Asia Barat pula, Asia Timur ni, iaitu di kawasan Iraq, dan telah sampai ke Iraq pada tahun 636 Masihi bersamaan 10 Hijrah. Baik. Zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, zaman penyebar luasan Islam daripada Semenanjung Tanah Arab keluar, ya.
Tetapi satu perkara yang perlu kita ingat, Islam tidak pergi ke luar daripada semenanjung tanah Arab ini untuk menyerang, tapi sebaliknya dijemput, dipanggil, dialu-alukan oleh penduduk-penduduk kawasan-kawasan tersebut, ya. Seperti contohnya Amru ibn al-As dihantar ke Mesir atas jemputan orang-orang Mesir, manakala Sa'ad bin Abi Waqqas pula dihantar ke Iraq, ya, kerana jemputan daripada orang-orang Iraq. Dan di sanalah Islam bertapak atas dasar dakwah, bukan atas dasar penjajahan, tuan-tuan. Walaupun Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjadi, kita kata, seperti gubernur di Iraq dan juga di Parsi kemudiannya, tapi dia bukanlah bersifat seorang penjajah, ya. Dia bersifat seorang da'i yang diangkat untuk menjadi rais lidaulah, ya, ataupun ketua negara. Baik, sampai di Iraq ni, tuan-tuan, pada tahun 636 Masihi, umat Islam di sana berjumlah 30,000 orang yang layak untuk diangkat menjadi tentera, hasil daripada gabungan umat Islam tempatan dan juga daripada sahabat-sahabat dan juga para tabi'in dari Madinah. 30,000 orang ada kat sana. Di seberang Sungai Furat, iaitu di selatan Iraq itu, seperti mana kita maklum, negara Iran ataupun negara Parsi. Dan pada masa itu Parsi diperintah oleh dinasti Sasanid, ya, iaitu dinasti Sasanid Byzanta, ataupun Byzantine, iaitu rajanya bergelar Kisra, dan Kisra pada masa itu adalah Yazdajir III. Oleh kerana ragu dan juga bimbang dengan kehadiran umat Islam di Iraq, walaupun umat Islam di Iraq tidak pernah memberikan ancaman sepanjang mereka berada di Iraq kepada ketuanan Parsi, namun Yazdajir III telah menghantar 2 panglima besarnya untuk menyeberangi Sungai Furat dengan seramai 120,000 tentera, iaitu ketua panglima Parsi yang bernama Rustum Faragzad, ya, Al-Armani. Rustum Faragzad Al-Armani berasal dari Armenia, yang juga merupakan tanah jajahan Parsi pada suatu ketika dahulu. Sebenarnya Parsi pada tahun 10 Hijrah atau 636 Masihi itu, mereka dah terlalu lemah. Namun dalam keadaan terlalu lemah pun, mereka masih lagi dalam keadaan bongkak, angkuh, kerana mereka merasakan bahawa umat Islam ini kecil saja jumlahnya dan juga mudah diperkecil-kecilkan. Lalu hantarlah Rustum dengan seorang lagi panglima bernama Bahman Jadu menyeberangi Sungai Furat, lalu membina penempatan di sepanjang Sungai Furat. Terkejut umat Islam sebab mereka tak menjangkakan akan mendapat serangan daripada Parsi sebegitu, kerana mereka sendiri pun tidak pernah merancang untuk menyeberangi Sungai Furat dan menyerang Parsi pada asalnya, ya. Tapi apabila sudah terjadi demikian, maka tidak boleh lagi fasbutu, tidak boleh lagi kita berundur. Kalau dah musuh mencabar macam tu, itulah prinsip Islam. Islam tidak pernah mencabar, mencari musuh terlebih dahulu. Maka tuan-tuan, bila mereka membina penempatan di Sungai Furat itu, Rustum telah mencabar tentera-tentera Islam dan juga pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Hantar, kata dia, orang-orang bijak pandai dalam kalangan kamu untuk berbincang. Ini salah satu taktiknya. Dianggap orang Islam tak adalah bijak. Orang Arab, dia tak panggil orang Islam, dia panggil orang Arab, dia tak adalah bijak. Bayangkan pada masa itu seorang tentera, saya tak nak sebut lagi pangkat dia kat sini, sarjan ke, lieutenant ke, captain, tak nak sebut lagi, tuan-tuan, ya. Tentera je yang berada di Syam pada masa itu. Dia berkhidmat di bawah pimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah di Syam. Bayangkan, tuan-tuan. Manakala Sa'ad bin Abi Waqqas di Iraq, di Qadisiyah. Oleh kerana minta bijak pandai untuk berbincang, Sayyidina Umar ibn Khattab yang berada di Madinah memerintahkan Rabi'i ibn Amir, ya, yang berada di bawah pimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah di Syam pada masa itu. Rabi'i ibn Amir ibn Khalid ibn Amar Al-Usaidi Al-Amrawi At-Tamimi. At-Tamimi ini salah satu daripada kaum bangsawan
dalam Quraisy Mekah, tuan-tuan. At-Tamimi ni ya. Quraisy Mekah ni dia ada 11 kelompok utama, kelompok bangsawan. Salah satunya At-Tamimi inilah. Jadi Rabi' ibn Amir pun datang, tuan-tuan, dari Iraq, dari Syam, jauh tu, pergi ke Iraq membawa misi sebagai negotiator, sebagai juru bicara. Bayangkan ya. Pergilah Rabi' ibn Amir pergi pergi sampai ditugaskan untuk pergi ke khemah Rustum Farazak ini yang berada di tebing Sungai Furat pada masa itu. Pergi seorang diri, lengkap bersenjata dengan perisainya, dan bertongkat tombak, tuan-tuan. Orang Islam, Rasulullah SAW pesan, bawa senjata, jangan mencederakan orang-orang yang tak berkaitan. Sebab itulah panah umat Islam yang dicipta umat Islam, dia boleh cabut di mata dia bila tak nak guna. Ya, bila dalam keadaan aman, cabut mata. Bila nak berperang, nak lancar, pasang balik mata. Bayangkan ya. Begitu sekali halusnya Islam ni. Dan kalau bawa tombak, biasa orang bawa tombak macam mana? Pernah tengok orang bawa tombak tak? Pernah tengok tak filem Piramli zaman-zaman zaman purbakala dulu? Tombak orang bawa mata ke atas. Tapi Rabi' ibn Amir dia bawa tombak mata ke bawah. Tujuan nampak untuk tidak mencederakan sesiapa yang tak ada kaitan. Jaga. Jadi dia datang bertombak, kata tentera Rustum, buka pakaian kamu dulu semua tu. Tinggalkan senjata-senjata tu. Yang baju besinya dengan perisainya dengan apanya tu, buka semua. Pakai baju biasa je. Kata Rabi' dengan beraninya, saya datang atas permintaan kamu. Kalau tidak, saya tak datang. Jadi kalau nak terima dengan pakaian ini. Ya. Kalau tak nak terima, saya balik. Kata. Berani ya. Maka apabila Rustum mendengar di luar khemah kecoh-kecoh ni, Rustum kata, bagi dia masuk. Maka masuklah Rabi' ibn Amir. Bila dia berjalan, khemah Rustum yang begitu mewah ni tadi tu, dengan kapetnya, dengan bantal-bantalnya tadi tu, tuan-tuan boleh bayang ya macam mana. Habis tembus kerana tombak si Rabi' ibn Amir radhiyallahu anhu ni. Yang terlupa saya nak beritahu, Rabi' ibn Amir ni, dia sempat bersama-sama Rasulullah SAW dalam tempoh singkat je, mungkin setahun begitu saja ya. Dia bukanlah menganut Islam dari awal, di penghujungnya, tapi itu tidak mengurangkan sedikit pun nilai dan mutu dia sebagai seorang sahabat ya. Jadi tuan-tuan, masuklah Rabi' ibn Amir ke dalam khemah Rustum tadi. Dan Rustum pun bertanya, mulalah perbualan. Apakah yang membuatkan kamu datang ke sini, ke Iraq ni? Mari buat apa? Elok-elok duduk Madinah, negeri asal kamu ya? Mari ke Iraq buat apa? Maka inilah jawapan Rabi' ibn Amir yang masyhur. Ayat pertama dia tu yang selalu disebut ya, tapi panjang sebenarnya dia punya hujah dia. Allahu ba'athna linukhrija man sya'a min ibadatil ibadi ila ibadatillah wa min dhiqid dunya ila sa'atiha wa min jawril adyani ila adlil islam fa arsalna bidinihi ila khalqihi linad'uwahum ilayhi faman qabila dhalika qabilna minhu wa raja'na anhu wa man aba qatalnahu abadan hatta nufdiya ila maw'udillah. Kata Rabi', Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan sesiapa sahaja yang dia kehendaki daripada perhambaan terhadap sesama hamba kepada perhambaan kepada Allah. Maknanya kami ini adalah golongan pendakwah. Kami datang ke sini sebenarnya untuk berdakwah, bukan untuk berperang ya. Dari kesempitan dunia kepada keluasannya. Apabila manusia ini menjadi hamba kepada manusia lain, dia umpama katak bawah tempurung, sempitnya dunia ni ya, tak boleh nak keluar ke mana. Maka kami bebaskan orang-orang seperti ini supaya mereka melihat bagaimana dunia itu luas, di mana-mana saja mereka boleh berada, mereka boleh pergi ya.
daripada kezaliman agama-agama kepada Islam, kepada keadilan Islam. Agama-agama pada zaman itu sebenarnya tuan-tuan telah pun dirobek-robekkan. Tak ada lagi kemuliaan sebenar agama. Agama sudah menjadi tunggangan kepada mereka yang berkepentingan. Tidak sedikit pada masa itu gereja-gereja di Rom dan juga di tempat-tempat jajahan Rom yang lain, semuanya menjadi tempat mengumpul kekayaan. Begitu juga orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi Yazdajir III ni pada masa itu sampai ke tahap dia menggalakkan perkahwinan antara bapa dengan anak-anak perempuannya. Ini panjang kisah agama Majusi ni, ya. Jadi tuan-tuan, kami bawa Islam yang adil, yang bersistematik, yang penuh dengan akhlak. Inilah dia yang kami nak bawa. Maka dia membangkitkan kami dengan agamanya untuk kami seru mereka kepadanya. Allah Ta'ala bangkitkan kami untuk kami menjadi penyeru kepada agama ini kepada manusia kebanyakannya. Maka sesiapa yang menerima perkara tersebut, kami akan menerimanya. Maksudnya kami akan pulang, ya, dan pulang meninggalkannya. Kami bukan nak berperang. Nak terima agama, silakan. Tak terima dan memerangi pula Islam, maka kami akan memeranginya selama-lamanya sehinggalah kami berjaya memperoleh apa yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini, kamu memusuhi kami, maka kami tidak akan beralah sehinggalah Allah Taala sehinggalah kami berjaya memperoleh apa yang Allah Taala janjikan. Maka Rustum pun bertanya, apa yang dijanjikan Tuhanmu kepada kamu? Rabi'i ibn Amir menjawab dengan yakin, syurga bagi sesiapa sahaja yang mati dalam memerangi orang-orang yang kufur, dan kemenangan bagi mereka yang tidak mati dalam peperangan itu orang yang hidup. Rustum berkata lagi, sesungguhnya aku telah mendengar perkataan-perkataan kamu, tetapi bolehkah kamu memberikan penangguhan perkara ini sehingga kami mempertimbangkannya dan kamu pun mempertimbangkannya. Jadi tengok tuan-tuan, asalnya dia datang tu nak serang, dah seberang sungai dah. Dia dulu start, tapi bila dia berbincang dengan Rabi' ibn Amir yang begitu yakin, tiba-tiba dia pula minta tangguh. Maka Rabi' ibn Amir pun berkata kepada Rustum, berapa lama yang kamu mahu? 1 hari atau 2 hari? Kata Rustum, tidak, tetapi sehingga kami menulis surat kepada para pemimpin kami. Nak tanya raja-raja juga. Ingatkan berkuasa sangat dia tu, kan? Dan bergelar sebagai ketua panglima. Rupa-rupa nak kena tanya ke raja dia juga. Rustum maka kata Rabi'i, Rasul kami tidak mengajar kami untuk menangguhkan peperangan semenjak bertemu musuh lebih daripada 3 hari. Rasul kami ajar kalau dah bertemu dengan musuh, bagi tangguh 3 hari je. Ya. Maka pertimbangkanlah perkaramu itu dan dengan mereka, yakni raja-raja kamu, dan pilihlah satu daripada 3 pilihan apabila masa penangguhan berakhir. Apa 3 pilihan? Iaitu seperti biasa. Pilihan pertama, terima Islam sebagai sahabat, sebagai naungan, maka bayar jizyah. Jizyah ni cukai kepala. Ya. Dan nanti kita akan cerita pasal jizyah untuk apa. Masa tak ada je hari ni, ya. Yang kedua, terima Islam dan amalkannya, maka zakat. Bayar zakat. Antara jizyah dengan zakat ni tuan-tuan, zakat ni kecil sangat nilainya berbanding dengan jizyah. Sebab jizyah ni dia cukai kepala, setiap orang kena, tuan-tuan. Setiap orang kecil besar tua muda kena. Ya. Manakala zakat ni pula bagi yang layak sahaja akan bayar zakat. Yang tak layak tak ada zakat. Betul tak tuan-tuan? Itu dia. Sikit je zakat ni nilai dia. Dan yang ketiga, dua-dua tak terima, kita perang lah. Itu dia. 3, bagilah. Maka jawabnya Rustum bila tengok Rabi'i begitu yakin dan berani, adakah kamu ini panglima mereka? Baru pecah rahsia. Kata Rabi'i, tidak. Bahkan aku ni seorang prajurit biasa saja. Perebet je rupanya, tuan-tuan. Bayangkan, ya. Perebet je tu, kan? Bukan panglima. Tetapi kaum muslimin ibarat jasad yang satu. Yang paling rendah daripada mereka dapat memberikan jaminan keamanan terhadap yang paling tinggi, dan yang paling tinggi
memberikan keamanan kepada yang paling rendah. Maknanya umat Islam ini umpama badan yang satu. Khalifah di kepala dengan rakyat di kuku kaki serupa je, satu badan. Ya, kuku tu nampak kecil sangat, tapi cubalah tersepak batu ke apa ke, sakit seluruh badan. Inilah umat Islam, tuan-tuan. Sebab tu Rustum, Rabi'i berani. Setelah Rabi'i balik kepada perkhemahan umat Islam, maka tuan-tuan, Rustum berbincang dengan panglima-panglima dia yang lain. Lalu berlakulah apa yang saya sifatkan. Rustum dah mula cair. Ya, Rustum dah mula cair. Tapi panglima-panglima dia yang lain kata apa? Jaga, jangan sekali-kali kamu berundur daripada menentang mereka. Kita lawan mereka macam-macam mana pun. Oleh kerana nak jaga hati, maka Rustum pun mengambil jalan berperang. Hari pertama peperangan, mereka lepaskan gajah-gajah sebagai barisan hadapan, menyebabkan kuda-kuda tentera muslimin bertempiaran lari. Dalam masa kempen peperangan itu, tuan-tuan, umat Islam sempatlah mendapat tambahan 7,000 lagi tentera. Jadi 30 campur 7, 37,000 semuanya menentang 120,000, tuan-tuan. Ya, berapa kali ganda? Lebih kurang 4 kali ganda. Hari pertama kalah tentera muslimin, bertempiaran tentera-tentera lari. Hari kedua mereka berbincang strategi dan sebagainya. Lalu umat Islam letak unta-unta di barisan hadapan. Rupa-rupanya gajah ni takut kepada unta-unta, bertempiaran pula gajah-gajah tu lari. Dan bermula daripada hari kedua, hari ketiga dan kemuncaknya hari keempat, Rustum dan Bahman terkorban. Lalu tamatlah peperangan Qadisiyah dalam masa 4 hari. Jadi tuan-tuan, secara ringkasnya kita dapat tengok dua individu ni. Pengajaran pertama, seorang prajurit biasa Islam tetapi jiwanya merdeka, jiwanya tak terikat dengan apa-apa selain pada Allah dan Rasulnya sahaja. Maka sebab itu dia berani membuat keputusan. Dia berani membawa misi besar negara dia. Dan kita lihat dengan jiwa merdeka ini jugalah seorang khalifah berani mengamanahkan seorang prajurit biasa menjadi penghubung tanpa bimbang untuk dirasuah, apa ke. Tak ada bimbang langsung benda tu, ya. Manakala seorang prajurit biasa juga yakin keputusan dirinya ini sama seperti mana keputusan khalifah dia boleh buat keputusan, tak ada masalah. Sedangkan Rustum yang berpangkat ketua panglima, dianggap orang nombor 2 selepas raja, tuan-tuan, selepas istana, pun tak dapat buat keputusan. Alih-alih nak mesej kepada istana dulu, kepada Kaisar, Kaisar itu Rom, ya. Itu rupanya sehebat-hebat dia tak boleh pegang keputusan sendiri, rupa-rupanya, ya. Yang kedua yang dapat kita lihat di sini, ya, apabila sesuatu jiwa merdeka itu dibangunkan, maka mereka tidak takut sama sekali untuk berhadapan dengan apa sahaja ancaman. Pergi seorang diri, apa nak takut? Dia bawa dengan penuh adab Islam. Walaupun kelihatan pada masa Rabi'i sampai tadi tu, tuan-tuan, tentera-tentera Rustum ni duk memperlekehkan Rabi'i ini tadi. Tengoklah, dia kata, pakaian uniform tentera Arab, dia kata, bukannya hebat mana pun, selekeh je. Sedangkan Rustum mengingatkan tentera-tenteranya supaya jangan perlekehkan orang-orang Arab ini, kerana mereka ni tak pentingkan sangat penampilan diri, tapi mereka punya jiwa yang teguh. Arab masa itulah, Arab zaman Nabi dan juga sahabat, kan. Itu penampilan diri itu tadi tu, tuan-tuan. Mereka tidak memikirkan soal material, ya, mereka memikirkan soal misi yang besar. Dan pengajaran ketiga yang dapat kita lihat di sini, tuan-tuan, percayalah, seorang orator ummah ini, seorang juru bicara ummah ini, kita insya-Allah kita cuba kaji lepas ni bagaimana pengalaman Ja'far ibni Abi Talib mengatur bicaranya berhadapan dengan Najasyi, sehingga Najasyi yakin untuk melindungi umat Islam Muhajirin terawal ke Habsyah. Ini kita kena belajar, tuan-tuan. Islam melahirkan khatibul ummah, ya, melahirkan pengkhutbah yang meyakinkan, pengkhutbah yang apabila orang dengar
maka orang yakin, orang boleh amal, orang boleh terima. Ini yang kita kurang, tuan-tuan. Bercakap berbuih-buih, belum tentu orang terima dan orang terpesona. Tetapi Ja'far bin Abi Talib, Rabi'i ibn Amir dan lain-lain lagi, contoh orator ummah dalam kalangan sahabat ini, berjaya meyakinkan manusia-manusia lain dan juga mencairkan hati-hati mereka. Tambah pengajaran keempat dan terakhir, tuan-tuan, tidak sedikit sebenarnya tokoh-tokoh di dunia ini yang asalnya mereka sudah mirip kepada Islam, sudah cair hati mereka, tetapi kerana takut ditinggalkan oleh sahabat-sahabat ataupun orang-orang keliling mereka ini, sebesar mana pun mereka, akhirnya mereka memilih jalan salah. Contoh Rustum, lagi Kisra, Kaisar Rom Hercules. Kaisar Rom Hercules ni, apabila dia terima surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah hampir ingin menulis surat balas kepada Nabi dan menyatakan untuk mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayang, apabila diingatkan oleh wazir-wazir dia, menteri-menteri dia, tak jadi dia, tuan-tuan, tak jadi dia nak mengikut Nabi SAW. Dan wallahu a'lam, matilah Hercules begitulah dalam keadaan dia. Banyak lagi contoh, tuan-tuan. Jadi kita jangan jadi gitu, tuan-tuan. Itu tandanya tak merdeka. Tandanya jiwa yang tidak merdeka, dan jiwa merdeka itu tidak lain bukan ialah jiwa yang berasaskan tauhid, dan juga akidah yang kental. Wallahu a'lam. Semoga mendapat manfaat daripada bicara ringkas pada malam ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.